kita ini akan bersama dengan Yang Mulia Dayang Hajah Siti Mahyana Iya. binti Pihin Seraja Khatib, Datuk Berkah Celestia Dr. Ustaz Haji Awang Yahya, yang mana selaku Setiausaha bersama Jawatan Kuasa Teknikal, Jawatan Kuasa Teknikal sambutan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk tahun 1443 Hijrah, ya. Kita memperkatakan berkenaan dengan rancangan khas wanita sepada dengan sambutan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1443 Hijrah ini. Macam mana Nadira? Iya, kita mulakan Sudah wawancara tersambung kita. ya? Ya, sudah pun berada di hujung talian Baik. ketika ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa kabarnya nih pagi ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Baik, ribuan terima kasih Puan Hajah ya meluangkan masa bersama kami dalam rancangan Rampai Pagi untuk mengongsikan berkenaan dengan rancangan khas wanita sepada dengan sambutan Maulid Nabi ini, ya. Baik, kita mulakan ruangan wawancara kita ini Puan Hajah. Mungkin Nadira ingin mengajukan soalan terlebih dahulu. Silakan Nadira. Mungkin saya dapat kongsikan nih kepada penonton bila dan apakah pengisian acara sambutan berkenaan nanti. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada pihak RTB kerana mengundang untuk memberi sedikit, mengongsi sedikit maklumat mengenai dengan rancangan khas wanita sempena sambutan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rancangan khas wanita ini adalah sebenarnya rancangan yang asalnya merupakan sebuah majlis yang dinamakan Perhimpunan Khas Wanita sempena sambutan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diadakan secara perhimpunan. Akan tetapi seperti mana yang kita ni maklumi, pada masa ini kita ni menghadapi kekangan untuk mengadakan perhimpunan, maka ia diubah menjadi suatu format iaitu dalam bentuk bersiaran di radio dan televisyen Brunei. Ya, insya-Allah akan disiarkan pada hari Khamis ini tidak lama lagi, iaitu 4 November jam 12.30 hari di RTB Perdana, RTB Sukma Indra, RTB Anika, dan juga boleh didengarkan di Radio Nasional dan Nur Islam. Baik. Pengisian acara yang akan menghiasi rancangan khas ini antara lainnya yang disediakan ialah bacaan Al-Quran, kemudian kita adakan dikir marhaban yang akan dipersembahkan oleh agensi yang bekerjasama di dalam rancangan ini, iaitu pegawai dan kaki tangan daripada Kementerian Agama, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan, dan Kementerian Pendidikan serta ahli-ahli majlis wanita. Di dalam rancangan ini juga kita akan berkesempatan untuk mendengar sebuah tazkirah yang berkaitan dengan tema yang disediakan. Di samping itu juga di antara persembahan-persembahan itu nanti akan diselang-selikan dengan persembahan beberapa salawat dan juga persembahan puisi dari kumpulan belia da'i wanita dan juga mahasiswi Universiti Sultan Syarif Ali. Itu saja. Baik, alhamdulillah ya. Menarik sekali perkongsian sebentar tadi ya berkenaan dengan rancangan khas wanita sepada sambutan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Kalau biasanya diadakan perhimpunan khas wanita, jadi adakah ini julung kalinya diadakan ni Puan Hajah rancangan khas wanita ini? Alhamdulillah, ya. Ini adalah kali pertama diadakan secara bersiaran di rangkaian TV. Baik, kalau kita boleh tahu sejarah mula sebelum ini ya perhimpunan khas wanita sempena dengan sambutan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini diadakan. Terima kasih Wali. Alhamdulillah, pada mulanya perhimpunan khas wanita ini diadakan ialah pada tahun 1416. Itu kira-kira 27 tahun yang lalu.
Pada asalnya kaum wanita menyambut sambutan Maulid Nabi Muhammad SAW ini bersama-sama dengan kaum lelaki di perhimpunan dan perarakan sambutan Maulid Nabi yang lazimnya diadakan di Taman Haji Sarab Muda Umar Lillah Saifuddin di Bandar Seri Begawan. Betul. Tadi pun tahu kan setiap Maulid Nabi akan ada perarakan. Perarakan besar. Jadi pada sebelum itu perarakan mengelilingi sebahagian Bandar Seri Begawan, dan pada masa itu kaum wanita turut. Ada yang daripada sekolah-sekolah, ada yang daripada persatuan-persatuan dan sebagainya. Tetapi sejak tahun 1416, satu perhimpunan khas untuk wanita tidak lagi dicampur dengan kaum lelaki. Jadi di dalam perhimpunan khas wanita ini, ahli jawatan kuasanya adalah terdiri daripada kaum wanita dan sudah tentulah para jemputannya khas untuk kaum wanita juga. Apa yang istimewanya majlis perhimpunan khas wanita ini, ia suatu majlis yang sangat dinanti-nantikan kerana ia diserikan dengan keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri, Pangeran Anak Hajah Salehah binti Almarhum Pangeran Pemanca, Pangeran Anak Haji Muhammad Alam berserta kerabat diraja. Inilah yang sangat istimewanya majlis ini kerana ia melibatkan semua lapisan masyarakat. Kemudian ya, teruskan. Ya, itu saja. Baik, alhamdulillah ya. Itulah sedikit sejarah ya di sebalik perhimpunan khas wanita seperti dengan sambutan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Luar biasa sekali. Dan untuk tahun ini buat julung kalinya oleh kerana disebabkan kita ni berdepan dengan pandemik COVID-19 ini Puan Hajah ya, rancangan khas wanita sempena sambutan Maulid Nabi Muhammad diadakan ya. Ya. Jadi mungkin kami juga ingin mengetahui ni untuk seterusnya, apakah pengisian-pengisian acara yang pernah memeriahkan perhimpunan khas wanita, mungkin dapat dikongsikan Puan Hajah. Silakan. Ya. Ini sejarah-sejarah awal lah mengenai dengan perhimpunan khas wanita. Oleh sebab perhimpunan ini unik kerana ia melibatkan kaum wanita dan jarang ada acara-acara yang melibatkan khas kaum wanita ni diadakan setiap tahun. Perhimpunan khas wanita ni diadakan setiap tahun. Jadi pengisian yang menarik sering dirancangkan kerana memberi peluang kepada kementerian-kementerian yang turut serta untuk mengetengahkan aktiviti dan pencapaian wanita di negara Brunei Darussalam. Antara aktiviti yang pernah dilaksanakan ialah permakluman dan penganugerahan anugerah bakti hijrah khas wanita, iaitu disampaikan kepada wanita-wanita yang pernah memartabatkan atau terlibat dalam memperkembangkan syiar Islam di negara Brunei Darussalam. Pengisian acara yang lain ialah pameran. Kaum wanita di dalam acara ini mengadakan berbagai-bagai pameran. Antaranya pameran kesihatan wanita, di mana segala mengenai dengan kesihatan wanita diadakan di dalam majlis ini. Begitu juga pernah diadakan pameran pencapaian wanita tempatan Brunei yang memperlihatkan wanita-wanita tempatan di dalam berbagai bidang, iaitu wanita-wanita pertama. Contohnya doktor wanita pertama, doktor ataupun doktor falsafah yang pertama, ataupun bidan yang pertama, peguam wanita yang pertama, lulusan agama yang pertama, sains dan ekonomi dan sebagainya. Di samping itu juga pernah juga di dalam majlis perhimpunan ini diadakan pameran lukisan. Pameran lukisan yang bertajuk Sayangi Kami. Yang mana pameran lukisan ini bertujuan menyebarkan maklumat mengenai kesedaran terhadap penderaan di kalangan kanak-kanak. Dan juga pameran yang lain ialah pameran usahawan wanita tempatan, di mana pada masa itu barulah kita nampak rupanya
sangat ramai usahawan wanita tempatan yang terlibat di dalam bidang perniagaan. Begitu juga kita ni mengetengahkan pameran belia-wani tempatan, menunjukkan bahawa belia-belia wanita di Brunei sangat aktif di dalam di dalam kemasyarakatan. Ya, amat menarik sekali ni ya. Banyak sekali ya Mhm. aktiviti-aktiviti yang pernah dijalankan ya bersempena Betul. dengan Perhimpunan Khas Ya. Wanita bersama dengan sambutan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yang diadakan ya dari tahun ke tahun. Jadi untuk tahun ini ni puan ya, sebagaimana mana lazimnya ya, ada tema yang dipilih ya bagi setiap acara sambutan, dan apakah pula tema rancangan khas ya pada tahun ini? Dan mungkin Ustazah dapat menerangkan dan juga menghuraikan secara ringkaslah berkenaan dengan tema tersebut ni. Ya, insya-Allah. Terima kasih Wali. Tema yang dipilih pada tahun ini ialah Rasulullah kekasih Allah, kekasihku dunia akhirat. Ya. Tema ini dipilih kerana ia adalah menjadi satu signifikan terhadap kaum wanita, bahawa Rasulullah adalah kekasih sesiapa sahaja. Dan kita ni tahu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pembela kaum wanita. Kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa risalah Islam yang disampaikan kepada umat manusia telah mengubah taraf kedudukan kaum wanita. Ajaran Islam merupakan perintis ulung dalam mengiktiraf martabat wanita dan memuliakannya. Islam juga telah memberikan hak yang wajar dan sama sesuai dengan fitrah kejadiannya, sama ada sebagai isteri, sebagai ibu, sebagai anak, hamba Allah dan sebagainya. Terlalu banyak hak-hak dan kemuliaan yang diajarkan dan dilakukan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam sebagai pesuruh Allah. Sebagai contoh, di dalam Al-Quran ada disebutkan banyak ayat mengenai dengan kaum wanita. Antaranya ialah penciptaan kaum wanita. Penciptaan wanita itu sendiri ada disebut di dalam Al-Quran adalah sebagai untuk memupuk ketenteraman dan juga ketenangan jiwa serta untuk menyamai rasa belas kasihan. Ini ada disebutkan di dalam surah Rum ayat 21. Begitu juga kaum wanita diberikan ganjaran pahala yang sama dengan kaum lelaki bagi wanita yang beramal salih. Banyak disebutkan juga di antaranya dalam surah An-Nahl ayat 97 dan surah At-Taubah ayat 71. Dan di dalam surah An-Nisa ada disebutkan dengan begitu jelas sekali bahawa wanita mempunyai hak tertentu di dalam harta pusaka. Kemudian Islam juga ada mengajarkan bagaimana untuk memelihara kehormatan dan menjaga keselamatan muslimah, iaitu dengan cara yang sangat unik. Kita ini diperintahkan, wanita Islam diperintahkan untuk menutup aurat dan ditegah berlebihan di dalam berhias. Disebutkan di dalam surah Al-Ahzab ayat 33 dan 59. Kemudian di dalam pernikahan atau di dalam kehidupan berpasangan secara sah, Islam juga menjaga martabat kaum wanita dengan memberikan dan dengan mewajibkan pernikahan. Untuk memiliki seorang wanita itu diwajibkan bernikah. Kemudian mewajibkan pemberian mahar, nafkah dan diperintahkan para suami untuk meneladani isteri masing-masing dengan baik demi memelihara kehormatan wanita. Dan di dalam Al-Quran juga ada disebutkan pengakuan mengenai tentang kesusahannya seorang ibu mengandung dan pengorbanannya di dalam menyusukan anak. Ini ada disebutkan dalam surah Luqman ayat keempat. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga ada menyebutkan beberapa perkara. Antaranya yang selalu kita ni dengar, baginda menjadikan diri baginda sendiri sebagai teladan terbaik di dalam memuliakan wanita. Kemudian seorang ibu, ini pun selalu kita ni dengar, martabat seorang ibu 3 kali lebih utama didahulukan untuk berbuat baik kepadanya daripada kaum bapa. Dan satu yang selalu disebut-sebut juga dari sejak kecil, syurga seorang anak terletak di bawah telapak kaki ibu.
dan juga kita ni pernah juga mendengar ceramah-ceramah mengatakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa ibu bapa yang mempunyai anak perempuan lalu ia membesarkannya, mendidiknya hingga menjadi wanita yang solehah, kemudian ia menikahkan dengan lelaki yang baik, akan mendapat keutamaan masuk ke dalam syurga. Di atas keistimewaan-keistimewaan yang diletakkan kepada kaum wanita, sudah semestinya Rasulullah kekasih golongan wanita dunia dan akhirat. Kerana kedatangan baginda sallallahu alaihi wasallam bukan saja memartabatkan golongan muslimah, bahkan juga memberi manfaat kepada wanita-wanita yang bukan Islam. Baiklah, itu yang dikongsikan sedikit sebanyak mengenai tema rancangan khas untuk tahun ini. Dan kita ni difahamkan Jania, rancangan khas wanita ini dikendalikan bersama di dalam bahagian persembahan bersama-sama beberapa institusi yang lain. Mungkin boleh Puan Hajah kongsikan sedikit sebanyak. Silakan. Ya, terima kasih Nadirah. Kebanyakan majlis sambutan Hari-Hari Kebesaran Islam akan membawa penglibatan beberapa agensi kerajaan dan juga pihak swasta serta badan berkanun. Dan juga termasuklah di dalam rancangan khas wanita ini di mana kerjasama kali ini iaitu dalam persembahan. Tujuan membawa agensi-agensi ini untuk terlibat sama dalam majlis sambutan Hari-Hari Kebesaran Islam ini adalah untuk sama-sama menyampaikan syiar Islam dan dakwah kepada warga perkhidmatan awam, pihak swasta, ahli-ahli dalam persatuan yang mewakili masyarakat di samping untuk bertaaruf dan mengeratkan silaturahim. Jadi pada tahun ini adalah buat kali yang ke-27 pengendalian bersama dengan Majlis Wanita, manakala di pihak agensi kerajaan yang bekerjasama secara bergilir-gilir pada tahun ini rancangan khas wanita bekerjasama dengan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dan juga Kementerian Pendidikan. Ya, baik. Ya, untuk akhirnya ni, sebelum kita ni mengakhiri urangan wawancara kita hari ini, Puan Hajah ya, mungkin ada sedikit harapan ya berkenaan dengan rancangan khas wanita yang diadakan ini nanti. Ya, secara ringkas Puan Hajah. Terima kasih. Mewakili semua ahli jawatan kuasa adalah dialu-alukan orang ramai untuk menyaksikan rancangan khas wanita pada hari Khamis 4 hari bulan November 2012 jam 12.30 tengah hari di RTB Perdana, RTB Sukma Indra dan RTB Anika serta di radio rangkaian National FM, Nur Islam FM supaya kita ni sama-sama dapat meraih keberkatan dan ganjaran pahala dari mendengar bacaan Al-Quran, menghayati tazkirah dan turut sama bersalawat. Dalam kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan terima kasih dan rasa penghargaan di atas sumbangan dan kerjasama padu semua ahli, terutama pihak RTB di dalam menjayakan rancangan khas ini. Semoga kita semua sentiasa mendapat kurnia hidayah dan inayah Allah SWT serta syafaat baginda sallallahu alaihi wasallam dengan berkat salawat memperingati junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Baik. Alhamdulillah. Ribuan terima kasih kita ucapkan buat yang mulia ya. Puan Hajah Siti Mahyana ya, binti Behin Siraja Khatib Datuk Penduga Celestia Dr. Ustaz Haji Awang Yahya selaku Setiausaha Bersama Jawatan Kuasa Teknikal Sambutan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun 1443 Hijrah ya. Ribuan terima kasih kita ucapkan dan semoga rancangan ini nanti akan terus berjalan dengan lancar dan mendapat sambutan yang sangat menggalakkan ya daripada orang-orang. Amin ya rabbal alamin. Baik, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.